tipu pecah-pecahnya. Nanti saya beritahu. Tetapi apa-apa pun kita akan berski kepada live stream kami. Minta maaf. Nama tim adalah Email Gago dan juga CGG Esport. So dua tim ini akan menentang satu sama lain pada malam ini untuk mendapatkan tempat yang seterusnya. Muhammad Faizal Zelani, good luck Group B. Mantap lah bos. Tengok member ni sokong seluruh tim di Group B. Itulah yang paling penting kita nak. Kalau tak sokong memang sukar. So apa yang anda perlu buat untuk menyokong Think Esport Championship? Sudah cerita guys, share live stream dan jangan lupa untuk like and follow kalau boleh juga follow Abah Frogs bila-bila masa. Tapi untuk band pertama kita dah lihat Johet. Untuk band yang seterusnya Pakito. Kalau anda tanya kenapa Johet perlu di band, dia senang cerita je. Dia ada ejector, dia ada unstoppable force, boleh mencapai backline dengan sangat senang, boleh mendapatkan pick off yang amat padu, amat baik, terus mendapatkan kill. Pakito kita tahu guys, selepas dia dah ada buff yang baru saja menukar 4 ke 3 stack untuk champ stance beliau. So bila dah ada champ stance, Senajaita boleh mengangkut orang begitu dalam sekelip mata dan damage juga akan digila-gilakan. Iman Zarif, siapa main first game ni? Lihat pada di bottom of the screen. Email Gago menentang CGG Esport. Diorang dah letak EGG ke atau CGG? Saya masih lagi tak tahulah. Tetapi untuk band yang kedua daripada dua tim, Fovius dan juga Xbox dan Ruby menjadi first pick, bukanlah benda yang sangat-sangat luar biasa. Memang biasa Ruby menjadi first pick. Dan sekarang ini untuk tim CGG Esport, apa yang mereka diberikan kelonggaran adalah mereka boleh mengambil Hayabusa. Hayabusa akan dimasukkan. Ada Beatrix, ada Lunox, ada juga Esmeralda. So ada 3 hero yang memang OP. Kalau mereka tak nak 3 hero ini, mereka boleh go for a bit of a second tier hero seperti yang ditunjukkan Gatot Kaca. Bila adanya Gatot Kaca, kita tahu the CC is good, masuk late game is good. Saya dah lupa seorang, minta maaf, Matilda terus dimiliki oleh mereka. So untuk CGG Esport, mereka punya mobility hanya dengan 2 hero ini sudah terlalu tinggi. Dan bila mobility mereka sangat-sangat tinggi, apa yang mereka boleh buat adalah boleh reach to backline, boleh mendapatkan kill, boleh sahaja memberikan damage yang sangat tinggi di pihak belakang. Dan Hayabusa memang idola. I tahu dia punya fast and then Matilda early game soul bloom damage yang tinggi. Dan Imam Zarif memang awak handsome bro, memang awak mantap. Tetapi untuk Email Gago, mereka menetapkan Lunox dan juga Esmeralda dalam satu pick, di manakah kalau kita melihat Lunox, dia punya damage daripada Chaos Assault sangat-sangat tertinggi bila menggunakan Darkening. Dan bila dia menggunakan Chaos Assault menjadikan Brilliance, dia boleh menghilangkan diri daripada map dan Cloud akan dimasukkan. Bukan agak pantas lah, terlalu awal kalau anda tanya saya untuk mengeluarkan dan juga menunjukkan Cloud. Boleh saja mereka menunggu untuk pick yang seterusnya, di manakah di pick yang kelima mereka boleh menunjukkan Cloud. Boleh saja mengurangkan the counter CC yang mereka ada. Kalau Cloud dah dikeluarkan, Email Gago dah tahu dah. Sekarang mereka boleh ban any roamer ataupun offlaner ataupun mage. So mereka ada Fasha, mereka ada Alice untuk ban. Kalau untuk roamer, mereka boleh sahaja ban hero-hero seperti Kufra, Tigreal dan juga hero-hero tank selainnya. Okay, I dah kata guys, mage mereka akan ban Fasha, and there you go, Fasha telah pun ditendang keluar begitu sahaja. So Izanagi yang akan mengetuai pick seterusnya daripada tim CGG Esport, manakala CGG Esport masih lagi di red team, Email Gago di blue team. So bila korang menjadi first and second pick, untuk second pick I rasa that's the better thing lah. So bila korang duduk second pick, korang boleh pilih last, and then korang ada banyak peluang untuk memberikan counter pick. So Yuzong akan ditunjukkan. I rasa daripada Yuzong boleh menggunakan Bane, but Yuzong is really nice hero, another hero yang boleh mencari backline, di manakah setiap kali menjadi Black Dragon form, terus pergi ke belakang mencari Lunox, mencari sesiapa yang ada. So untuk Email Gago, most of the player, even Lunox pun a bit of a close range hero juga. Estes, I baru nak kata something's gonna be a healer, tetapi Estes telah pun dipilih.
So kalau adanya Estes untuk email Gago, damage dealer akan menjadi Lancelot. Kita dah tahu kenapa Lancelot perlu di-pick. Dia punya ting, dia punya kelajuan untuk mendapatkan pick off adalah sangat bagus. And right now Selena ditunjukkan. I rasa kalau Selena and also Matilda akan menjadi kombinasi yang sangat baik di dalam mid lane. Tetapi hari ini kita akan melihat Lancelot menentang Hayabusa. Pembukaan tirai pada malam ini adalah dua tim email Gago menentang CGG Esports di Group B Qualifiers. Dua tim yang agak padu, yang agak mantap, yang akan menentang satu sama lain. So apa kata kita memperkenalkan player-player daripada tim email Gago, iaitu kita ada Oni-chan, kita ada Zookstra, kita ada Foreza, kita ada Ackerman, kita ada Leipak. Manakala daripada CGG Esports kita ada Aki, Izanagi, Tomodachi, Reels dan juga Krul. So ini adalah pick-pick yang memang mantap, yang memang idolah dikeluarkan daripada semua player pada Land of Dawn malam ini. Saya harap dua-dua tim boleh membuat terbaik mereka. Tetapi apa-apapun, apa yang kita menunggu untuk game pertama bermula pada malam ini, inilah dia pembukaan tirai bagi Grup B Qualifiers Day 2. Selamat datang ke Land of Dawn untuk melihat dua tim ini menentang satu sama lain, menukar tubuhkan, menukar strategic gameplay. Siapa yang boleh keluar sebagai pemenang? Hanya seorang saja yang akan dapat. So pada masa yang anda sama juga, jangan lupa untuk join giveaway kami dengan follow and like page Gamesplan Esports FB dan juga IG. Share live stream ini kepada kenalan anda yang penting. Share kepada kenalan anda, and then jangan lupa untuk fill up form yang disediakan oleh kita punya producer penting tu guys. So kalau kita lihat di mid lane sangat-sangat santai, tiada masalah untuk mereka. Permainan yang agak mantap, bukan agak mantap lah boleh kata, memang agak biasa. Saya nak melihat Selena punya Abyssal Arrow terkena banyak kali, but right now Abyssal Arrow dia tidak begitu baik, manakala Tomodachi terpaksa menggunakan beliau punya sedikit minta maaf terpaksa menggunakan Battle Mirror Image untuk meloloskan diri. Manakala Aki di sini akan fokus kepada bottom lane sedikit untuk mengenakan sedikit damage. Manakala Krulls lihat Ackerman, ini yang I tak suka bila adanya orang babysit, and then you nak babysit Lancelot. I rasa that is not an important stuff lah. Tak perlu pun nak babysit Lancelot. But right now at the top play, lihat pada 2 lawan 1 di sini. Zookstra akan mendapatkan first blood, membuka tirai kita dengan sangat-sangat baik. Manakala Reels di sini nyawanya agak rendah, akan terkena damage daripada Crescent. Manakala Reels nyawanya agak rendah, manakah flame shot? Nampaknya tiada flame shot langsung untuk tim email Gago. So seorang akan meloloskan diri. Reels terus ke arah base mendapatkan nyawa seterusnya. Oni-chan masih lagi dalam fasa farming, di manakah baru beliau saja level 4, belum lagi level 4. Aki dah level 4 dan still on farming. So ini menunjukkan perbezaan bila jungler engkau kena babysit. So jangan risaukan, jungler tak perlu babysit. Dan itulah dia Forza cuba untuk meloloskan diri, tidak berjaya. Black Dragon Fall telah pun dibuka. Tak telah akan menjadi milik mereka ke tidak. Lihat mereka Izan lagi akan masuk menggunakan Coastal, dan itulah dia 1-1 akan terjatuh. Rails di sini tiada sekali eagle, tapi beliau masih lagi berhak untuk mendapatkan Soul Bloom, dan Selena akan masuk menggunakan Abyssal Arrow, tapi tidak terkena, hanya terkena Abyssal Trap. Dan itulah dia Abyssal Arrow, CP sahaja 1 inci terkeluar, tetapi Shadow Kill yang agak mantap, agak padu. Garewix mengamalkan social distancing, menarik Aki bersama-sama dengan beliau. Manakala nyawa Reels pun agak rendah di sini. Aki boleh saja memasuki menggunakan kuat Shadow di sini. Dia cuba nak mendapatkan kill, tetapi lihat pada Esmeralda ada penyerap shield. Dia boleh saja menyerapkan shield yang ditunjukkan oleh buff turtle tadi. So itulah dia 3-1, 9,000 gold lead, hampir-hampir 2,000 lebih gold lead sekarang dimiliki oleh CGG Esports. Manakala untuk team email Gago, apakah mereka perlu buat adalah mereka perlu tengok macam mana mereka akan mendapatkan pick off. So execution wise, dua-dua team ada the rough idea, and I rasa Ackerman belum lagi level 4. Abyssal Arrow terkeluar. Abyssal Arrow yang agak tepat dikeluarkan pada Estes, but tiada kill akan dicari sebab mereka tahu kalau mereka nak masuk pada malam ini tidak boleh. So mereka kena bermain dengan agak santai, agak mantap
So seperti korang kena tengoklah macam mana mereka punya execution. So sekarang ini Cruelty ni, adakah beliau akan cuba untuk mendapatkan pick off, dan itulah dia Rails diberikan sedikit damage dari Zustra. Zustra cuba untuk meloloskan diri tapi tidak, dia tak perlu pun meloloskan diri hakikatnya, dan itulah dia Leipak. Nyawa yang agak besar, nyawa yang agak kebal, sustainability yang satu-satu hero yang mempunyai. Hero inilah yang paling kuat, satu-satu hero yang paling kuat lah boleh katakan. Dan di top lane di sini Oni-chan sudah pun jumpa fokus beliau. Lihat pada Rails, Rails akan dicari, Rails akan ditumpaskan. Satu timing yang baik daripada Oni-chan. Email Gago telah pun mendapatkan satu kill pembalasan pada mereka, dan itulah dia Abyssal Arrow terkena tepat. Kemungkinan tinggi Breeders akan digunakan, dan sekarang ini Curse akan melontarkan Abyssal Arrow. Satu tangkapan yang begitu mantap. Flicker lagi sekali ditekan oleh Forza untuk meloloskan diri. Aki akan masuk, dia cuba untuk mencuri lot, dan lot itu akan milik kepada Lancelot. Abyssal Arrow yang akan tepat terkena kepada Esmeralda. Lihat pada Black Dragon Form akan datang ke backline. Lihat pada damage dia. Oh my god, sakit sangat. Terus mendapatkan satu lagi kill untuk mereka. Minta maaf 2 kill untuk satu total. Masih lagi 2000 leading goal. Dan untuk pengetahuan anda, CGG Esport masih lagi nampak sangat-sangat kebal. Abyssal Arrow hampir-hampir terkena, tetapi Forza tidak akan menjatuhi di tangan Abyssal Arrow. Beliau terpaksa balik ke base untuk mendapatkan nyawa beliau. So kehilangan tetap pertama, tiada efek untuk CGG, manakala Email Jago tak boleh nak menggunakan power buff daripada turtle itu. So sekarang ini Leipak terkena Abyssal Arrow, tetapi itulah dia tarikan maut. Sekeliling Eagle akan mencari Leipak, tetapi Leipak masih lagi berhidupan. Forza, manakah Darkening awal lock tadi itu? Aduh, sayang sekali Forza. Darkening tidak terkena tepat-tepat, manakala Aki akan masuk. Brilliance telah pun digunakan. Aki nyawanya agak-agak rendah, boleh saja menggunakan satu lagi kuat Shadow, tetapi sayang sekali nyawa beliau agak rendah, and then beliau juga tiada Shadow Kill. Ogi Shadow Kill tak lagi mampu milik beliau. So beliau kena bermain dengan santai pada malam ini. Di manakah Zustra masih lagi mengambil peluang dia untuk farm, and kita kena tahu Ogi Shadow Kill di mid lane akan berjaya menumpaskan Lunox bagi kali kedua, terus memberikan killing spree kepada Hayabusa ini. Dan Hayabusa, apakah mereka akan buat adalah mereka akan bermain santai dulu, dan lagi sekali geng Abyssal Arrow yang bukan berbisa tetapi berbiasa. Sangat-sangat sakit. I tak tahu apa saya nak katakan, tapi santai-santai lah guys. I nak kata dia ni sangat-sangat poisonous lah, bukan biasa memang poisonous. Okay. So kembali balik kepada Cruels di sini. Abyssal Arrow lagi sekali akan dikeluarkan untuk mendapatkan pick off. Sekali Eagle agak tepat, terus terkena. Tonros cuba untuk mengelakkan damage, tapi terima juga hampir-hampir 50% damage yang agak besar diberikan kepada beliau. Sekarang ini total menjadi fokus utama untuk CGG Esport. Top and bottom lane akan milik kepada CGG. Total telah pun dimiliki oleh CGG. Total disiapkan dia pada Aki. Damage yang agak besar. Ogi Shadow Kill terus dikeluarkan, mendapatkan satu kill, dan Abyssal Arrow akan terkena. Adakah siapa yang akan batuk? Itulah dia Batu Battle Mirror Image yang begitu jatuh. Dan juga sekarang ini mereka akan masuk. Sekali Eagle yang begitu mantap telah pun dikeluarkan, tetapi lihat pada mereka terlalu ke hadapan, terlalu agresif, tetapi agresif itu akan berjaya untuk dimiliki oleh mereka, dan Abyssal Arrow lagi sekali akan terkeluar. 3 orang telah pun dijatuhkan. Nah, sekarang ini mid lane terentaya kedua akan berada di dalam bahaya. Ruby ada di sini untuk memberikan protection yang baik. So 3 telah pun dimiliki oleh CGG Esport. Email Jago masih lagi kehilangan beberapa teredal. Lihat pada Selena, damage yang sangat besar dikeluarkan kepada Esmeralda, dan dia tahu jika dia menukar kepada Abyssal Form terus masuk ke dalam menggunakan Soul Eater, dia akan dibunuh. Pro Haya Ombong Jopan Rahman. Saya tak tahulah dia pro sangat ke, tapi it is nice to see. Dia punya tangan tu laju sikit lah Hayabusa tu.
Dan sekarang ini kalau kita lihat pada mid lane di sini, satu lagi stun kepada Zustra walaupun beliau dikebalkan, tetapi Ogi Shadowkill berjaya mencairkan nyawa beliau sedikit demi sedikit, tapi masih lagi tidak cukup. Dan satu lagi Abyssal Arrow dikeluarkan daripada Selena, cuba untuk mendapatkan pick off, manakala inilah dia Blazing Duet terus dijadikan satu punca kematian Esmeralda, membuka Blazing Duet, mengkurangkan nyawa, manakala Hayabusa Aki daripada belakang terus membalingkan shuriken beliau, mendapatkan kill yang beliau perlukan. Dan kalau ketakutan saya betul, saya nak katakan satu je guys, Hayabusa dah kuat sangat. Kalau mereka nak lawan Hayabusa ni memang susah sebab 603 dan itulah dia Aki menggunakan Ogi Shadowkill. Adakah beliau akan berjaya meloloskan diri? Dan itulah dia, beliau berjaya meloloskan diri. Masuk lagi sekali di tengah-tengah tim fight. Jauh je agak rendah. Adakah beliau akan mendapatkan satu kill? Lihat pada Leipak akan masuk ke dalam. Dia nak juga membunuh Aki. Aki masih lagi ada peluang. Aki membalik shuriken dia. Flicker telah pun digunakan. Quad Shadow digunakan untuk meloloskan diri, tetapi Leipak terlalu agresif. Phantom Execution Abyssal Arrow yang sangat-sangat mantap, unstoppable, hampir wipe out diberikan kepada CGG Esports. Dan sekarang ini golik mereka adalah 8,000. Tiada orang yang boleh menghentikan email Gago. Dan sekarang ini Izanami, cubaan yang agak baik untuk melakukan push 100%, but tak cukup lagi. Dan itulah dia, Tomodachi diberikan pertolongan daripada Tomodachi dia. So it's gonna be nice lah untuk melihat game ini. CGG Esports, diorang punya communication is good, even though di top lane sometimes bersorangan diri, even though di bottom lane bersorangan diri, dia adalah memang baik sebab mereka tahu macam mana teammate beliau akan main. Dan untuk lot yang pertama yang akan dimulakan oleh CGG Esports, mereka akan mencari lot ini dan terus berjaya mendapatkan lot ini tanpa masalah. Solo Hayabusa lot, tiada problem untuk mereka, tiada masalah untuk mereka menciptakan lot ini kepada mereka. Manakala inilah dia kemasukan daripada Aki, cuba untuk memberikan damage, terlalu agresif, back again to the first point, manakala membazirkan Lepak punya I'm offended. Boleh saja mengelakkan pihak-pihak daripada CGG Esports ditarik sekaligus ke dalam turret. So ini adalah agak penting. Abyssal Arrow yang lagi cantik, tetapi mereka perlu membunuhi Estes ini, tapi healing daripada Estes sangat tinggi di sini. So nak balik rumah tak ada masalah, but take turn lah mendapatkan menah demi menah, tetapi Estes once again telah pun menjadi fokus utama Selena. Abyssal Arrow sudah pun bersedia terus dikeluarkan. Abyssal Arrow terkena tiada engagement. Abyssal Arrow daripada tadi terkena pada kali inilah dia. Lihat pada Battle Fury yang agak cantik, mendapatkan satu pick up yang begitu banyak, tapi extra Zustra nyawanya sangat-sangat rendah di sini, tak boleh nak membuat apa-apa. Dan sekarang ini lihat pada tim-tim CGG Esports, mereka bermain dengan lebih mantap, lebih padu, lebih cekap daripada tim Email Gago. Manakala Email Gago ditolak belakang, Aki datang dari belakang mendapatkan satu kill ataupun tidak. Odisha terpaksa menggunakan Phantom Execution memberikan satu kill. Manakala bye-bye triple kill telah dimiliki oleh seorang Aki. Aki akan masuk cari media itu akan diberikan kepada beliau. Savage, adakah Savage akan dibuka, ditirai dan nampaknya mega kill diberikan kepada mereka. Savage telah pun dicuri. Apakah game ini? Semalam pun dibuka dengan Mania, hari ini pun dibuka dengan Mania. Nampaknya Team Esports Championship sangat-sangat lucky guys. Lihat pada itemization, agak biasa, tiada yang apa luar biasa kalau kita nak fokus. Hayabusa, Malefic Row pertama, Endless Battle, War X is apa yang dia perlukan dia dah ada. And then Cruel, satu-satu hero pick off yang agak cantik dengan 507. Dia ada with Lightning Truncheon, dia ada Cloud of Destiny, sudah cukup damage untuk memberikan burst. Manakala kalau kita lihat pada Cloud pula, dia pun dah ada apa yang dia perlukan, di mana Hunter Sword, Brutal Breastplate dan juga Golden Staff. So sedikit serupa pasal item, I tak ada apa-apa. Kita akan kembali ke Caster Camp.